Assalamualaikum, selamat sejahtera pada semua pelajar-pelajar tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan sambung belajar. Jadi hari ini kita dah belajar pasal faktor, kita dah belajar pasal faktor perdana. Hari ini kita belajar tentang faktor sepunya. Faktor ni sepunya ni bermaksud dia ada, contohnya ada dua orang macam dalam gambar ni. Kau ada, aku pun ada. Itu maksudnya. Okey, benda yang sama. Jadi menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Jadi kita tengok pada dia punya definisi yang mudah. Okey, jadi kat sini ada dua orang. Okey, kita listkan apa persamaan dia. Okey, persamaan dia dua-dua mata dia coklat. Okey, mata coklat. Okey, jadi dia ada, dia pun ada. Sepunya. Mata coklat ni sepunya. Dia ada, dia pun ada. Okey, seterusnya dua-dua berkulit cerah. Okey, cerah. Okey, jadi sepunya. Cerah ni sepunya pada girl dan juga pada boy. Okey, lagi comel. Contohlah comel. Dua-dua pun comel. Okey, jadi faktor sepunya. Jadi dia ada, dia pun ada. Okey, dua-dua mempunyai benda yang sama. Itu maksudnya sepunya. Okey. Jadi kita tengok aktiviti penerokaan untuk faktor sepunya, menerang dan menentukan faktor sepunya. Lakukan aktiviti ini secara pasangan. Jadi senaraikan semua faktor bagi 18 dan 24. Jadi sebab kita semua di rumah, tak perlulah buat secara berpasangan. Jadi buatlah secara sendiri-sendiri. Okey, jadi kita pun senarailah semua faktor bagi 18 dan 24. Jadi 18 semua faktor dia 1, 18. Okey, 2, 9, 3, 6. Okey, ini semua faktor untuk 18. Kita dah belajar sebelum ni bagaimana kita nak senaraikan faktor bagi satu nombor. Okey, seterusnya 24. Senaraikan semua faktor untuk 24. 1, 24. Okey, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Okey, jadi kita tengok apa yang sepunya. 18 pun ada, 24 pun ada. Jadi kita tengok 1, 1. Dua-dua ada. Okey, 2, 2. Dua-dua ada. 3, 3. Dua-dua pun ada. 4. 18 tak ada 4. Okey, 6. 18 ada 6. 24 pun ada 6. Okey, 9 tidak. 8 tidak. 18 tidak. 12 tidak. 24 pun tidak. Jadi, faktor sepunya 18 dan 24 ialah 1, 2, 3, 6. Itulah faktor sepunya mereka. Maksudnya 18 pun ada, 24 pun ada. Dia ada, kau pun ada. Aku ada, kau pun ada. Itu maksudnya. Okey, benda yang sama. Okey. Jadi hasil daripada aktiviti penerokaan didapati bahawa 1, 2, 3 dan 6 merupakan faktor bagi 18 dan juga 24. Ini bermaksud 18 dan 24 boleh dibahagi dengan tepat dengan nombor 1, 2, 3 dan juga 6. Jadi 1, 2, 3 dan 6 juga disebut sebagai faktor sepunya. Okey. Jadi contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Jadi kalau dia faktor sepunya 6 ni, dia mesti boleh bahagi 24 secara tepat. Jadi 24 bagi 6. Tekan kalkulator. 36 bahagi 6. Boleh tak bahagi dengan tepat? Bahagi dengan tepat itu bermaksud bila kita bahagi, kita tak dapat perpuluhan. Jadi 24 bagi 6, kita dapat 4. 36 bagi 6, kita dapat 6. Jadi boleh dibahagi dengan tepat. Jadi 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey, seterusnya B. 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Okey, seterusnya bahagilah. Okey, 30 bahagi 4. Boleh ke? Tak boleh. Dapat perpuluhan. Jadi dia bukan faktor sepunya lah. 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Kalau dia faktor sepunya, dia mesti boleh bagi tepat dengan ketiga-tiga nombor yang dinyatakan. Okey, begitu juga dengan C. Ambil kalkulator, try. Kalau boleh bahagi tepat dengan 16 boleh bagi 8, 32 boleh bagi 8, 48 boleh bagi 8, 72 boleh bagi 8 dengan tepat. Maka 8 ialah faktor sepunya bagi keempat-empat nombor yang dinyatakan. Okey, inilah dia. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64.
Okey, penyelesaian dia, keluarkan faktor untuk 20. Okey, jadi kat sini kita dah keluarkan faktor untuk 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor untuk 44, faktor untuk 56, faktor untuk 64. Okey, jadi kita tengok yang mana sama. Okey, sepunya. Maksudnya 44 ada nombor yang sama, ada faktor yang sama. Jadi faktor sepunya bagi 24, 44, 56 dan 64 ialah nombor 1, 2 dan 4. Okey. Seterusnya, latih diri 2.1C. Okey pelajar, ini awak jadikan sebagai homework dalam buku Matematik 1. Okey, Matematik 1. Okey, indeks awak tulis latih diri 2.1C. Okey, seterusnya, cikgu tunjukkan awak beberapa soalan. Yang mana cikgu tak tunjuk, awak buat. Yang cikgu dah tunjuk, awak tak perlu buat. Okey, cikgu tunjukkan 1A. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor sepunya bagi nombor dalam tanda kurung. Okey, jadi dia tanya adakah 6 ni faktor sepunya bagi 12, 24 dan 42. Jadi kalau dia faktor sepunya, dia mesti boleh bahagi. Jadi 12 mesti boleh bahagi 6. 24 mesti boleh bahagi 6. 42 mesti boleh bahagi 6 dengan tepat. 12 bagi 6, 2. 24 bagi 6, 4. 42 bagi 6, 7. Jadi, ketiga-tiga nombor ini boleh dibahagi tepat dengan 6. Maka, 6 ialah faktor sepunya bagi 12, 24 dan juga 42. Okey, jadi A cikgu dah tunjuk. Yang lain awak kena buat cara yang sama. Okey, senaraikan semua faktor sepunya bagian berikut. Jadi 2A. Okey, soalan 2A, soalan 12 dan 30. Senaraikan semua faktor untuk 12. 1, 12. 2, 6. 3, 4. Okey, senaraikan semua faktor untuk 30. 1, 30. 2, 15. 3, 10. Okey, 4 tak boleh. 5 kali 6. Okey, jadi kita tengok yang mana sama. 1, 1 sama. 2, 2 sama. 3, kat bawah apa ada 3. 5 tak ada, 4 tak ada. Okey, 6 sama. Alright, jadi dia punya faktor sepunya sama dengan 1, 2, 3, 6. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Faktor sepunya terbesar. Okey, maksudnya aku ada, kau pun ada, tapi nilai yang paling besar. Okey, dua-dua ada nombor yang sama, tapi nombor yang paling besar. Okey, jadi kita telah mempelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2, 4. Antara faktor sepunya itu, 4 yang paling besar. Jadi, nombor 4 disebut sebagai FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, nombor 4 ialah FSTB. FSTB kita boleh cari dengan menggunakan 3 kaedah. Kaedah yang pertama, menyenarai faktor sepunya. Kaedah kedua, pembahagian berulang. Kaedah ketiga, pemfaktoran perdana. Okey. Jadi, tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Jadi, kalau guna kaedah senarai, ini kaedah yang pertama, kita pun senaraikanlah semua faktor untuk 18. Jadi, di sini dah senarai. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian, senaraikan faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okey. Kemudian kita tengok faktor sepunya dia. Faktor sepunya dia ialah 1, 2, 3, 6. Jadi nilai yang paling besar antara keempat-empat faktor ni mestilah 6. Itu kaedah yang pertama. Senaraikan, keluarkan faktor sepunya. Lepas tu yang paling besar itulah faktor sepunya terbesar daripada faktor yang kita senaraikan tadi. Okey. B, kaedah pembahagian berulang. Ini kaedah yang kedua. Okey. Awak kena bahagi macam bahagian video sebelum ni ataupun topik sebelum ni cikgu dah ajar, awak kena bahagi dan awak mesti bahagi dengan nombor perdana. Okey, jadi bahagikanlah. Sekarang ni kita ambil soalan B. Ditunjuk 36, 60, 72. Buat kotak. Kena bahagi dengan nombor yang sama. Okey, bagi 2. 36 bagi 2, 18. 60 bagi 2, 30. 72 bagi 2 dapat 36. Okey, bahagi lagi 2. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15.
36 bagi 2, 18. Guna kalkulator lah. Okey. Okey, seterusnya bagi dengan 3. Tak boleh bagi dengan 2. Okey, dia mesti boleh bahagi dengan tepat. Okey, jadi 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Okey, jadi bila dah tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor lagi, awak kena stop bahagi. Dia syarat dia mesti 3 nombor itu mesti boleh bahagi dengan nombor di luarnya secara tepat. Tak boleh, stop. Okey, jadi bila dah stop, awak kena ambil nombor yang dekat luar ni, yang cikgu highlightkan ni, 2 darab 2 darab 3. Jadi ambil 2 darab 2 darab 3, darabkan dia, dapatlah FSTB. Okey, jadi dapatlah FSTB ni lah FSTB-nya. Okey, FSTB. Okey, kemudian kaedah pemfaktoran perdana. Okey, awak keluarkan nombor perdana yang darab dapat nilai. Contohnya 48 ni, mesti guna nombor perdana. Okey, jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 dapat 48. Kena guna nombor perdana sampai dapat nilainya 64 dan juga 80. Maka FSTB baginya ialah, okey, darabkanlah dia punya nombor yang sama ni. Okey, tengok dia berulang yang sama ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, darabkan nombor yang berulang sama tu, dapat 16. Itulah dia punya FSTB. Tapi kalau tanya cikgu, cikgu lebih suka guna kaedah yang kedua. Guna kaedah pembahagian berulang. Okey, jadi FSTB bagi 8 dan 16. Guna kaedah penyenaraian. Okey, jadi kalau nak tu, kenalah senaraikan dulu dia punya faktor. Okey, senaraikan faktor untuk 8. 1, 8, 2, 4. Okey, jadi itu semua faktor untuk 8. Untuk 16, 1, 16, 2, 8, 3 tak ada, 4 darab 4. Okey, seterusnya cari yang sama. 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8. Jadi dia punya faktor semuanya 1, 2, 4, 8. Jadi yang paling besar siapa? Mestilah 8. Jadi FSTB sama dengan 8. Okey, seterusnya FSTB bagi 8 dan 16 guna kaedah pembahagian berulang pula. Okey, letak 8, letak 16. Bahagikan dengan nombor perdana. 8 bagi 2, 4. 16 bagi 2, 8. Bahagi 2 lagi. Bagi 2, dapat 2. 8 bagi 2, dapat 4. Bahagi 2 lagi. Okey, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Okey, tak boleh bahagi lagi sebab dah ada 1 kat sini. Dia syarat dia dua-dua mesti boleh bahagi dengan nombor di luar. Okey, jadi ambil faktor kat luar ni. Okey, letak dia dalam bentuk pendaraban berulang. 2 darab 2 darab 2. Okey, dapat apa? Dapat 8. Okey, jadi inilah FSTB-nya. Okey. Seterusnya, FSTB bagi 8 dan 16 guna kaedah pemfaktoran perdana. Okey, 8. 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Okey, 16. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi awak kena ambil yang sama. Ni ulang 3 kali, ulang 3 kali. Jadi ambil yang ulang sama. Atas bawah mesti ulang sama. Jadi 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Itulah jawapannya, FSTB-nya. Okey. Seterusnya. FSTB bagi 25 dan 50. Guna kaedah penyenaraian. Okey, senaraikanlah. 25, faktornya apa? 1, 25. 5 darab 5. Okey, 50. Senaraikan faktor dia 1, 50. 2, 25. 3, 4, 5, 10. Okey, 6, 7 tak ada. Okey, ini semua faktor dia. Jadi dah dapat faktor, cari faktor sepunya. 1, 1 sepunya. 5, 5 sepunya. 25, 25 sepunya. Jadi, antara yang sepunya tu yang paling besar siapa? Mestilah 25. Jadi, FSTB-nya 25. Okey, seterusnya. Kaedah pembahagian berulang. Soalan yang sama. Ambil 25, ambil 50. Okey, bahagikan dengan nombor perdana. 25 bagi 5, 5. 50 bagi 5, 10. Okey, bagi 5 lagi. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Okey, dah ada 1, dah tak boleh bahagilah. Okey, jadi stop. FSTB. Okey, tengok sini. FSTB. TB. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tak boleh apa? Tak boleh bahagi berhenti.
Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi FSTB-nya 25. Gunalah cara apa pun, jawapannya tetap sama. Okey, pemfaktoran perdana. 25 sama dengan, keluarkan nombor perdana yang darab dapat nilai 25. 5 kali 5. Okey, 50. 5 kali 5, 25 kali 2. Okey, jadi ambil yang sama. Okey, ni sama. 5 darab 5. Jadi FSTB-nya 25. Okey, selesai. Seterusnya, cari FSTB bagi 20 dan 30. Terpulang pada awak nak guna kaedah mana. Kalau tak dinyatakan kena guna kaedah mana. Jadi, cikgu guna kaedah pembahagian berulang. 20, 30 bagi 5. 20 bagi 5, 4. 30 bagi 5, 6. Seterusnya, boleh guna sifir 3? Tak boleh, sebab 4 tak boleh bagi dengan 3. Jadi, kita guna sifir 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Okey, dah tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor. Sebab 2 boleh bagi 2, tapi 3 tak boleh bagi 2. Jadi, dia syarat dia dua-dua nombor boleh bahagi dengan nombor di luar. Jadi, kita ambil yang kat luar ni, kita darabkan dia. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi, inilah FSTB untuk 20 dan 30. Okey, FSTB bagi 50 dan 100. Macam dah jumpa je soalan ni tadi. Okey, 50, 100. Okey, bagi 5, 10. Bagi 5, 20. Okey, seterusnya bagi 5. 2 bagi 5, 4. Okey, bagi 2, 1, 2. Jadi ambil 5 darab 5 darab 2. Okey, 5 kali 5, 25. Kali 2, 50. Jadi inilah FSTB bagi 50 dan 100. Okey, latih diri 2.1D. Okey, ni ialah homework awak. Homework. Buat dalam buku Mat 1. Okey, dia punya indeks latih diri 2.1D. Okey, cikgu cuba tunjukkan yang A. Dengan menggunakan kaedah sesuai, cari faktor sepunya terbesar bagi setiap senarai yang berikut. Jadi 24 dan juga 48. Cikgu guna kaedah pembahagian berulang. Bagi 2, 1, 12. Bagi 2, 2, 4. Okey, seterusnya cikgu bagi 3. 12 bagi 3, 4. 24 bagi 3, 8. Okey, bahagi 2. Okey, bagi 2, 4. Seterusnya bagi lagi 1, 2. Tak boleh bahagi, stop. FSTB tak boleh bahagi, stop. Lepas tu ambil nombor kat tepi, darabkan. 2 kali 3, kali 2, kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Jadi 24 lah dia punya FSTB. Okey. Bagaimana pula kalau yang melibatkan 3 nombor macam ni? Cikgu buat juga pembahagian berulang. Kalau awak rasa awak sesuai dengan kaedah penyenaraian, awak selesa dengan kaedah tu, guna kaedah tu. Tak ada masalah. Okey. 60. Bahagi dengan nombor perdana. Jadi kat sini cikgu bagi 3. Bagi 5 tak boleh sebab 27 tak boleh bagi 5. 27 bagi 3, 9. 45 bagi 3, 15. 60 bagi 3, 20. Okey. Jadi nak bagi nombor berapa ni? Bagi nombor berapa? 3 tak boleh. 2 tak boleh. 5 tak boleh. 9 tak boleh bagi 5. Okey, jadi stop. Tak boleh bahagi. Jadi FSTB dia ialah 3. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi buat soalan yang cikgu bagi tahu tadi. Pastikan awak buat dalam buku matematik 1. Yang mana saya tak bincang, awak buat dalam buku mat 1 ya. Alright, itu saja. Terima kasih kelas.